So kita continue. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita continue Kita continue perbincangan kita soalan nombor 3 daripada soalan PBDB iaitu pentaksiran bilik darjah berfokus Julai. So kita tengok soalan nombor 3. Okay, nombor 3 ni di bawah termokimia. So, Rajah menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran. Okey, dia bagi kat sini serbuk logam. Dia tak bagi apa-apa, serbuk logam apa dia tak bagi kat kita. So, dalam eksperimen ini, 100 cm padu larutan kuprum 2 sulfat bertindak balas dengan serbuk zinc berlebihan. So, jadual menunjukkan suhu yang direkodkan dalam eksperimen ini. Okay. So kat sini kalau kita tengok daripada jadual ini, apa yang kita dapat info adalah tengok suhu tertinggi. Bila suhu tertinggi maka kita tengok bahawasanya suhu ini meningkat. Bila suhu meningkat maka tindak balas adalah tindak balas eksotermik. Di mana theta dia perubahan suhu adalah sama dengan 36 tolak dengan 31 iaitu sama dengan 5 degree Celsius. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kat sini, dia kata kat sini serbuk logam, tetapi dalam soalan ini dia dah bagi dah bertindak balas dengan serbuk zinc. Tetapi ada juga pelajar buat magnesium apa semua, cikgu terimalah. Mungkin dia terlepas pandang. Biasanya selalunya pelajar macam itulah gaduh nak jawab soalan. Lepas tu soalan dia tak tengok betul-betul. Jadi maknanya kat sini serbuk logam ini adalah zinc. Serbuk logam adalah zinc sebab dia kata soalan dia kata kuprum 2 sulfat bertindak balas dengan serbuk zinc. Jadi tu info yang kita dapat daripada soalan. So mengapakah cawan polistirena digunakan dalam eksperimen? Jadi bila kita kata mengapakah cawan polistirena digunakan dalam dalam eksperimen ini, cawan polistirena ini adalah penebak haba yang baik. Kenapa kita guna penebak haba yang baik? Tujuannya adalah satu saja iaitu untuk mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. Kalau kita guna cawan ini, kita guna cawan contohnya apa dia? Cawan besi. Dah cawan ini akan rasa panas. Kenapa cawan rasa panas? Sebab cawan itu telah menyerap, besi itu telah menyerap, telah menyerap haba daripada larutan. So, haba itu akan terbebas ke persekitaran lah. Apa persekitaran dia? Cawan besi tadi. That's why dia guna cawan polistirena supaya polistirena itu tidak mengambil haba daripada larutan. Tu kita kata mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. Kita tak kata menghalang kita hanya mengurangkan. Nak menghalang tu memang susahlah. Kita hanya mengurangkan saja. So, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini selain daripada perubahan suhu. Jadi kita tak boleh nak katalah eksperimen ini suhu berkurang ke, bekas kita akan rasa sejuk ke. Jadi kalau dikata pemerhatian, so kita refer kepada eksperimen ini. So eksperimen ini kalau kita kata CuSO4 ini, dia react dengan apa? Dia react dengan zinc. So hasilnya bila zinc inok dia lebih negatif. Dia biasanya untuk ni awak kena tengok inok lah. Inok lebih negatif ataupun inok zinc tu lebih elektropositif. Maka zinc akan ambil sulfat. Jadi hasil dia adalah zinc sulfat dengan Cu. Ini yang berlaku kat sini, zinc sulfat dengan Cu. Jadi soalan ini kalau kita kata, cuba kita tengok. Zinc ni berlebihan. Bila zinc berlebihan, maka dalam eksperimen ini, semua kuprum 2 sulfat ini akan bertindak balas dengan lengkap. Maknanya hasilnya ni ada hak ni yang
Hasil dia ada ni. Okey, hasil dia ada tu. So tak ada ni. Okey. So kita tahu kan kuprum duosulfat ni kita tahu warna dia adalah biru. Biru tu adalah disebabkan oleh ion CO2+. So dalam hasil ni ada tak ion CO2+? Tak ada. Okey, tak ada CO2+. Maka ada tak warna biru? Maka tak ada warna biru. Okey tu. Jadi bila dikata nyatakan pemerhatian, okey, awak kena ingat ni bila kita kata pemerhatian ini kita kena royak pasal warna dan sebagainya. Cuma soalan ni cuba kita tengok kat sini, enapan kuprum terbentuk. Bila awak jawab kat sini enapan kuprum terbentuk, itu salah. Kenapa salah? Sebab enapan itu kita tak royak pasal warna. Kita tak boleh nak royak nama. Kita tak boleh nak kata enapan ini kuprum. Okey, dari segi pemerhatian walaupun teori kata enapan kuprum. Jadi cuma yang kita perlu tahu kat sini kuprum ni warna apa? Warna perak. Okey. Jadi pemerhatian dia kita boleh katalah enapan. Okey, kita boleh warna hijau pula. So kita tukar. Okey. Jadi yang kita nak royaknya kat sini pemerhatian enapan perang terbentuk. Tu pemerhatian dia. Kita tak boleh royak. Ramai yang kata enapan kuprum terbentuk. Salah. Okey, salah. Enapan kuprum terbentuk tak boleh royak. Itu adalah pemerhatian. Enapan kuprum terbentuk. Okey, kalau kita kata enapan kuprum terbentuk, ini kita panggil inference. Dah kesimpulan dah. Kesimpulan daripada mana? Daripada enapan perang. Jadi tu kita kena beza antara inference dengan pemerhatian. So pemerhatian kita tak boleh nak kata nama logam tersebut. Contohnya katakanlah kita nampak gelembung gas terbebas. Contoh ada gelembung gas terbebas. Kita pun kata, okey gelembung ataupun gas oksigen terbebas. Dari segi pemerhatian itu salah. Daripada pemerhatian itu salah. Okey, jadi kalau gas itu gas oksigen, kita hanya nampak apa? Kita tak nampak oksigen. Yang kita nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas. Itu pemerhatian. Inference, barulah kita kata gelembung gas yang terbebas ataupun gas itu adalah gas oksigen. Itu adalah inference. Okey, jadi di sini cikgu nak awak dapat bezakan antara inference dengan pemerhatian. Okey, ni pemerhatian pertama. Awak kalau tak buat pemerhatian yang ni sebab dia nak satu saja. Bila satu, selain kita nak royak, okey, enapan perang terbentuk. Okey, enapan perang terbentuk ni untuk kuprum ni, kita boleh royak juga kat sini. Okey, ni warna dia biru. Okey, lepas ni dah tak ada dah Cu, ion Cu. Maka ion Cu ni dah tak ada, maka warna biru pun tak ada. Jadi bila warna biru tak ada, kita boleh katalah larutan biru. Cu SO4 menjadi tidak berwarna. Okey. Jadi salah satu pemerhatian kita boleh guna dari dalam eksperimen ini. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Hitung haba penyesaran kuprum oleh zinc. Okey, ramai lagi yang tak boleh mengira tak boleh mengira. So cuti ni mungkin cikgu tak kacau awak. Kalau cikgu kacau pun mungkin bagi soalan ke awak. Jadi awak tengok baliklah video-video yang cikgu dah rekod tu, ataupun kalau rasa nak tengok video cikgu-cikgu lain mengajar pun tak ada masalah. Tengok balik pengiraan ni macam mana ni. Okey. So bila dia kata hitung haba penyesaran ini adalah delta H. Dia suruh kira delta H. Okey. Daripada formula yang kita tahu, delta H ni adalah sama dengan Q over N. Okey, daripada soalan Q kita tak tahu. Q ni apa? Q ni adalah haba yang dibebaskan dalam eksperimen. So kalau kita nak tulis, kita boleh tulis haba yang dibebas dalam eksperimen, iaitu Q, diberi oleh formula MC theta. M tu apa? M ni adalah isi padu larutan, itu adalah M. So kita pun masuklah M adalah 100 gram. C tu apa dia? C ni adalah 4.2 joule, gram tolak 1, degree Celsius tolak 1. Theta tu berapa? Kita dah kira tadi, itu 5. So 5 degree Celsius. So bila kita dah kira semua sekali, ni kita nak matilah degree Celsius dengan degree Celsius minus 1.
Okey. Lepas pada tu gram tolak 1 dengan gram. So kita dapatlah jawapan kita adalah kat sini kita dapat 2100 joule. Oleh kerana kita nak masuk benda ni dalam delta dalam delta H, maka delta HQ kat sini adalah kilojoule. Maka kita pun tukarlah kepada kilojoule dengan bahagi dengan 1000. Bila bahagi dengan 1000 kita dapat 2.1 kilojoule. Okey, selesai. Kita pun dapatlah Q. Okey. Sekarang Q kita dah dapat. Okey, Q dah dapat. So kita kena cari N. N tak ada lagi. So kita pun cari N. Okey, cari N. Okay. So, N ini adalah bilangan mol. So, bilangan mol Cu, okay, 2 plus, okay, nak kata bilangan mol Cu2 plus adalah sama dengan, okay, kita guna formula. Oleh kerana dalam soalan ni dia bagi V, dia bagi M, okay, maka kita nak cari bilangan mol dia, kita gunalah formula MV per 1000. Okay. Jadi M dia berapa? M tu kepekatan 0.1. 0.1 mol per desimeter padu. Okey. Darablah dengan V dia 1000. Okey, 100. So 100 desimeter padu juga. Sebab apa? 100 desimeter padu sebab kita bagi dengan 1000. Bagi dengan 1000 tu kita convert. Okey, sentimeter padu ni kita convert kepada desimeter padu, kita bagi dengan 1000. Jadi kita pun mati desimeter padu habis. So kita dapatlah kat sini adalah sama dengan 0.01 mol. Unit kena ingat bila kita jawab unit tu kena ada. Kalau tak ada unit tu, okey, kalau tak ada unit tu sepatutnya tak boleh bagi markah. Cikgu pun tak ingat cikgu bagi ke tidak. Rasa macam tak bagi. Sebab bagi cikgu kena strict sikit marking paper tu sebab cikgu nak biasakan awak dengan yang betul. Kalau cikgu bagi markah juga nanti awak terbiasa dengan benda yang tak betul. Jadi cikgu tak rasa lah nyanyakan awak bila nak periksa nak periksa sebenar SPM. Sebab law ni nak buat silap cikgu tegur, buat silap cikgu tegur. Bila SPM dah tak ada orang nak tegur awak dah. Bila awak silap maknanya okey, kesilapan awak tu menjejaskan awak punya result. So barulah kita cari haba penyesaran. Haba penyesaran iaitu delta H adalah sama dengan Q iaitu 2.1 kilojoule. Bahagilah dengan bilangan mol iaitu 0.01 mol. So dapatlah di situ. Nak tulis macam ni pun dah boleh markah 1 dah. Kalau tak nak bagi jawapan pun tak apa juga iaitu 210 kilojoule mol tolak 1. Okey, jangan lupa sekali lagi kita kena letak tanda negatif. Sebab bila kita kata haba penyesaran, mesti ada tanda sama ada positif dengan negatif nak menunjukkan bahawasanya tindak balas itu exo atau endo. Jadi kenapa cikgu letak negatif? Sebab daripada awal lagi kita tengok suhu meningkat. Bila suhu meningkat maka tindak balas exo, maka bila tindak balas exo delta H mesti ada tanda negatif kat depan. Okey. Jadi selesailah. Jadi di sini di mana kita nak tengok markah, kita nak tengok di mana awak dapat mengira Q dengan baik. Okey, macam mana awak kira bilangan mol dan dapat nilai bilangan mol berserta dengan unit. Kemudian awak boleh kira delta H itu. Kalau kita tengok daripada buku teks kadang-kadang dia buat macam matematik, dia tak guna formula ni kan. Dia kata 0.01 menghasilkan 2.1 kilojoule. Kalau 1 mol berapa? Boleh juga buat macam tu. Okey, tetapi cikgu lebih suka guna formula sebab dia dah bagi dah formula. Jadi kita guna je formula tersebut. Okey, selesai soalan C. So kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan D. Sekiranya eksperimen ini diulang menggunakan larutan kuprum 2 sulfat 0.2, ramalkan perubahan suhu. Jadi di sini sebenarnya cikgu dah bincang dah sebelum pada ni, mungkin awak dah lupa. Okay, so yang pertama cikgu lukis kat bawah ni sebab ni tak boleh nak turun. Okay, so kita kena buat gini dulu. Okay. Ni eksperimen 1, ni eksperimen 2. Okay. Yang pertama, awak kira bilangan mol dulu. Bilangan mol. So, yang pertama ni dia guna V dia sama dengan 100. M dia sama dengan 0.1. Kita kira bodoh tak payah unit-unit. Okey, sini V sama dengan 200.
Okay, M adalah sama dengan 0.2. Kita cari bilangan mol kat sini guna formula MV per 1000, 0.1 kali dengan 100 bagi dengan 1000. So akan dapat 0.01 mol. Kat sini pun 0.2 kali dengan 200 bahagi dengan 1000. So kita dapat 0.04 mol. Okay. Step yang kedua. Okay, step yang kedua buat apa dia? Awak kena bahagi ni bilangan mol. N bahagi dengan V. Jadi apa maksud N bagi dengan V ni? Sebab bilangan mol hok ni dia bagi haba kepada isi padu hok ni. Bilangan mol hok ni dia bagi haba kepada isi padu hok ni. Okey, haba yang dibebaskan oleh berapa banyak kuantiti kuprum disesarkan, dia akan bebaskan haba kepada berapa banyak larutan yang ada di dalam cawan polistirena. Jadi kita kena ambil lah dia punya ratio dia. Jadi hok ni 0.01 bahagi dengan 100. Sorry, 100 ni. Okey, 100. Hok ni 0.04 bahagi dengan 200. Okey, 200. Ya Allah, apa ya jadi nak berubah kosong lagi. Okey. Jadi di sini akan dapat 0.0231. Ini 0.0232. Okey, kalau kita nak cari nisbah teringkas, sini 1, sini 2. Jadi kalau sini, kalau eksperimen 1 tu dia naik 5 degree Celsius, eksperimen 2, lah kalinya 2, 10 degree Celsius. Jadi maknanya kat sini, dia kata sekiranya eksperimen diulang menggunakan 200, ramalkan perubahan suhu, so 10 degree Celsius. Kenapa kita kata 10 degree Celsius? Maka kita kena royak ni lah. Royak ni. Okay, kerana nisbah. Okay, nisbah bilangan mol per isi padu. Kalau kita tak nak tulis itu, tak nak tulis panjang, kita royak apa tu isi padu. Okay, eksperimen 2 adalah 2 kali ganda nisbah bilangan mol per isi padu eksperimen 1. Jadi, oleh itu perubahan suhu juga adalah 2 kali ganda. Okey, 2 kali ganda. Okey, so selesai. Ataupun kita nak buat cara lain pun boleh juga. Okey, cikgu padam ni. Cikgu padam ni. Okey, kita nak buat cara lain. Nak buat cara lain lagu mana? Okey. Kita tengok sini. Tengok sini, dia kata 2100 joule. Okey, 2100 joule ini, 2100 joule. Okey, dia bebaskan haba untuk 0.01 mol. Okey, 0.01 mol. Jadi kita pun kata kat sini. Okey, atau cara lain lah. 210, tak ingat tu lah. 00. Okey. 2100 joule. Okey, dibebaskan oleh 0.01 mol. 0.01 ke 0.01 mol. Okey, 0.01 mol. Okey. Hak ni pula kita pun kira bilangan mol dia. Ni. N sama dengan 200 tadi. Kali dengan 0.2 bagi dengan 1000. So kita akan dapat 0.04. Boleh tak? Kalau 0.04 mol, berapa? Kali dengan 4 lah. Kali dengan 4 lah kan? So bila kali dengan 4, kita akan dapat berapa? 8400 joule. Dapat Q. Ni apa dia? Ni adalah Q. Kita pun masuk. Q sama dengan MC theta. Q berapa? 8400. M berapa? Ni lah. 200 ni. Okay.
200. Okey, darab dengan 4.2, darab dengan theta. Awak tekan kalkulator, boleh berapa tu? Okey, cuba tekan kalkulator boleh berapa. So, bila tekan kalkulator, cikgu rasa awak akan dapat nilai 10 degree Celsius. Okay, sama saja. Jadi bila tekan kalkulator 200, okey sorry 2, okey 8400 bahagi dengan 200, okey bahagi dengan 4.2. So kita akan dapat 10. Dapat 10 juga kalau kita nak kira pun kita akan dapat 10 juga. Okey, so begitulah kita dah selesai soalan struktur. Maka sekarang ini cikgu nak pergi kepada, okey tak selesai lagi rupanya, ada 2 soalan lagi. Sekejap cikgu nak padam ni. Sebab cikgu tak buat space untuk cikgu menerangkan bagaimana nak menjawab soalan ini. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, tulis persamaan kimia. Okey, persamaan. Okey. Sini pun ramai pelajar. Okey, pelajar apa tu tak perasan. Dia nak persamaan termokimia. Ya Allah ya Tuhan. Okey, persamaan dia nak kena persamaan termokimia. Bila persamaan termokimia kita tulislah CuSO4. Okey, tambah ke dia? Tambah zin. Hasilnya adalah zin SO4 plus Cu. Dan jangan lupa kat hujung ni kena ada delta H ni. Delta H sama dengan berapa? Delta H sama berapa? Kita tengoklah kat sini. Berapa kita kira delta H? 2 point. Okey, delta H adalah sama dengan 210. Okey, 210 kilojoule. Okey, so kita pun tulislah. Okey, delta H adalah sama dengan tolak 210 kilojoule mol tolak 1. Ini kita panggil persamaan termokimia. Okey, persamaan termokimia. Kalau kita tak letak delta H kat hujung tu, kita panggil persamaan kimia. Tu kena bezalah. Okey, yang dia nak adalah persamaan termokimia. Kemudian dia minta awak lukis. Okey, lukis oleh kerana tindak balas EXO. Ni jangan lupa I ni. Ramai juga yang tinggal I tu. Okey. Jangan lupa bila dia bebas haba, mesti dah bila bebas haba mestilah suhu akhir tu lebih rendah, tenaga akhir lebih rendah. Okey, letak bahan dia CuSO4 plus zin. Hasil dia adalah ZnSO4 plus Cu, di mana delta H adalah sama dengan tolak 210 kilojoule mol tolak 1. Okey, selesai untuk 2 markah. So, cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya. Soalan esei. Okey, soalan yang seterusnya, persamaan termokimia. Ni dah contoh dah dia bagi, persamaan termokimia. Nampak ada delta H tu. Okey, hitungkan jisim etanol yang diperlukan untuk membakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan bagi menaikkan suhu. Okey, sebanyak 50 degree Celsius. Anggapkan tidak ada haba yang hilang ke persekitaran. Okey, jadi di sini dia nak hitungkan jisim. Nak kira jisim etanol ni, langkah yang pertama, kita kena cari bilangan mol etanol dulu. Sama dengan berapa? Bilangan mol etanol ini ada dalam formula. Bilangan mol ni ada dalam formula delta H equal to Q over N. Okey. Jadi delta H ni kita tahu dah ni. N ni kita tak tahu, kita nak cari. Dapat N barulah kita dapat jisim etanol. Sekarang daripada soalan kita perlu kira Q ni sama dengan berapa. Kita tahu formula Q adalah sama dengan MC theta. Okey. M dia apa dia? Suhu larutan. M ni adalah berapa banyak isi padu larutan yang yang memperolehi haba daripada bilangan mol bahan bertindak balas. Okey. Jadi M dia berapa? 200. Okey. Bubuh unit gram. Kenapa gram? Sebab bila kita darab dengan ketumpatan. Okey, jisim ketumpatan adalah sama dengan jisim perisi padu. Okey, so darab dengan C adalah 4.2 joule
gram tolak 1, degree Celsius tolak 1, darab dengan theta 50 degree Celsius. Maka kita matikan unit degree Celsius, gram dengan gram. So, kita pun kira lah. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, awak akan dapat Q adalah sama dengan 42000 Joule. Okey, 42000 Joule. Okey. Jadi di sini, kalau kita nak convert ke kilojoule, sebab sini kilojoule, kita pun tukarlah. Jadi kita akan dapat 42 kilojoule. Selesai. Sekarang kita boleh cari dah guna formula ni. Jadi N adalah sama dengan Q, iaitu 42 kilojoule, bahagilah dengan delta H, iaitu 1376 kilojoule mol tolak 1. Jadi kilojoule dengan kilojoule mati, maka tekanlah kalkulator. Awak akan dapat nilai kat sini adalah sama dengan 0.03 mol sekiranya awak ambil 2 titik perpuluhan. Dah dapat bilangan mol, barulah kita boleh cari jisim etanol. So, jisim etanol adalah sama dengan bilangan mol 0.03 mol. Darablah dengan jisim molar etanol, dia dah bagi dah 46 gram mol tolak 1. So, darab dua tu akan dapat 1.4 gram. Okey. So, dapatlah markah 4. So, kat sini dah dapat markah 4 ini, kita akan tengok macam mana awak mengira mendapat Q. Okey, kemudian awak kira untuk mendapatkan N. Okey, lepas pada tu awak kira untuk mendapatkan jisim. So, bila kena 1, 2, 3, cikgu bagi satu lagi markah tambahan, dia jadi 4 lah. Okey, dia jadi 4. Okey, so selesai soalan yang keempat A. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, okey, soalan B. Okey, soalan B. Okey, berikut adalah formula bagi dua sebatian. Namakan kedua-dua sebatian. Okey, mengikut sistem penamaan IUPAC. Bila kita nak ikut sistem penamaan IUPAC, yang pertama kita kena cari nombor pengoksidaan. Dan awak kena ingatlah, kalau refer kepada nombor pengoksidaan, unsur peralihan saja nombor pengoksidaan dia lebih daripada 1. Jadi kat sini, walaupun kita tahu nombor pengoksidaan aluminium kat sini, kita cari nombor pengoksidaan kan. Aluminium kat sini positif 3. Okay, oxygen always minus 2 except in kecuali dalam peroksida minus 1. Itu kita kena ingat. Kat sini kita boleh carilah 2 kali X, okay, tambah 3 kali tolak 2 equal to 0. Okay, so 2X adalah sama dengan 6. So, X sama dengan positif 3. 3 juga. Bila 3, so nama dia Al2O3 ni, nama dia apa dia? Namanya adalah aluminium oksida. Okey. Bab apa? Okey. Sorry. Okey, lepas tu kita ambil Fe dulu. Lepas tu kita ambil Fe. Kalau Fe2O3, nama apa dia? Nama dia adalah ferrum. Ferrum 3 oksida. Okey. Apa yang jadi ferrum ada 3, aluminium tak 3? Sebab apa? Okey, sebab kita boleh katakan dia. Okey, nombor pengoksidaan Al satu sahaja. Satu sahaja, iaitu positif 3. Jadi, oleh itu, nombor pengoksidaannya tak perlu dinyatakan dalam penamaan. Okey, selesai. Kemudian kita ambil Fe pula. Kenapa kita letak nombor 3? So, kita boleh kata nombor pengoksidaan Fe lebih daripada 1. Jadi, bila lebih daripada 1, oleh itu nombor
pengoksidaannya perlu dinyatakan semasa penamaan. Okey, itu bezalah. Bukan tak ada beza. Okey, sebab kita refer dengan kita belajar jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur berkenaan dengan unsur peralihan. Unsur peralihan, okey, dia mempunyai tu ciri istimewa. Unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor penoksidaan. Jadi, oleh kerana lebih daripada satu, maka nak menamakan dia, kita kena letak nombor penoksidaan tu. Okey. Okey, so selesai. Okey, selesai soalan seterusnya. Kita pergi kepada soalan C. Okey, kena padam juga kat sini. Cikgu padam. Kita nak pergi kepada soalan C. Okey, soalan C. Okey, raja sel kimia dengan sel elektrolisis. Okey, maka dia kata sel kimia dengan sel elektrolisis. Dia tak kata mana-mana. Jadi bila tak tahu mana-mana, kita pun kena pasal mana sel kimia. Okey, sel satu ni adalah sel kimia. Okey, sel ini adalah sel elektrolisis. Okey. Kemudian sel kimia ni dia mesti gunakan dua elektrod berbeza. Sel elektrolisis boleh sama, boleh berbeza. Okey, berbeza pun tak apa. Nak letak kuprum sini, zinc sini, tak apa, boleh. Untuk sel elektrolisis tak apa. Nak letak sama pun tak apa, nak letak berbeza pun tak apa. Itu sel elektrolisis, tak apa. Okey, tetapi kalau sel kimia mesti wajib berbeza. Okey, wajib berbeza. Jadi bila kita nak tengok, okey, nak tengok dia punya proses kimia berlaku dalam sel kimia, maka kita kena tengok kuprum dengan zinc ni yang mana inuk dia lebih negatif. Yang ni cikgu tak bagi tahu kat awak. Sepatutnya awak boleh buka buku kat sini tengok elektrod piawai sebab cikgu tak bagi kat sini elektrod piawai. So kalau kita tengok kuprum dengan zinc, zinc ni inuk dia lebih negatif. Mana dia lebih cenderung untuk lepaskan elektron. Jadi apa yang berlaku dekat sini, atom zinc lah akan lepas elektron membentuk ion Zn2+, plus 2 elektron. Okey. Dan cikgu pernah royak dah kat awak perkataan rate cap. Okey. Rate ni adalah untuk reduction. Reduction dekat mana? Dekat cathode. Okey, reduction ni apa dia? Reduction ni adalah penurunan. Penurunan dekat cathode. Okey, jadi ni proses apa? Proses pengoksidaan. Bila pengoksidaan, maka ini adalah anode. Oleh kerana atom zinc lepas elektron, bila atom zinc lepas elektron, maka zinc terminal apa tu elektrod zinc menjadi terminal negatif. Maka elektron yang dilepaskan oleh atom zinc ni akan mengalir melalui litar luar masuk ke elektrod kuprum ni. Jadi elektrod kuprum menjadi terminal positif. Maka bila zinc ni menjadi anode, maka sini akan jadi katot. Katot mesti terima elektron. Sebab apa? Sebab katot reduction berlaku dekat katot. Jadi siapa yang terima elektron? Okey, yang terima elektron kita kena nyatakan ion-ion bergerak bebas dalam larutan yang ada apa? Ada CO2+, ada SO42-, ada H+, ada OH-. Siapa nak ke elektron? Nak ke elektron adalah ion yang bercharge positif ni yang nak ke elektron. Positif lah nak positif elektron. Negatif nak tolak. Positif nak tambah. Dia nak ke elektron. Dia lah mari sini. Siapa dipilih? Tengok inuk. Inuk mana yang lebih positif? Inuk yang lebih positif, dia yang akan terima elektron. Inuk lebih negatif, dia akan lepas elektron. Inuk lebih positif, dia yang akan terima elektron. Jadi antara CO2+ dengan H+, inuk CO2+ lebih positif. Jadi kat sini CO2+ lah. Okey, CO2+ yang akan terima elektron. Okey, cikgu buat dengan warna hitam, hijau. Okey, sini CO2+ akan terima 2 elektron membentuk Cu. Okey, bila logam terbentuk, ni logam terbentuk, maka kita akan nampak sini elektrod menebal. Bila ion terbentuk, kita akan nampak elektrod kat sini menipis. Okey, selesai. Okay. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni sel elektrolisis. Bila sel elektrolisis, dalam kepala kita kena cari selalu dalam kepala tu. Cari apa dia dalam kepala tu? Faktor. Cari faktor dulu. Faktor gapo? Yang ketiga ada 3 faktor kan? Faktor inot, faktor elektrod, faktor kepekatan.
Jadi faktor apa sini? Kita pun tengok elektrod kuprum. Jadi maknanya sel elektrolisis ini faktornya adalah faktor elektrik. Faktor apa-apa pun enok je. Ikut faktor. Okey. Ketok ikut E. Ni. Ni ketok ikut inok. Enok je ikut faktor. Okey, so sekarang ni kita nak kenal pasti enok ketok. So kita pun tengok. Okey, panjang positif, pendek negatif. Okey, cikgu buat dengan color lain biar nampak beza. Okey. Panjang positif, okey, pendek negatif. Positif pada bateri, positif pada elektrod. Negatif pada bateri, negatif pada elektrod. Okey, tetapi positif kat sini anode. Negatif sini adalah katok. Okey, selesai. So apa yang berlaku dekat anode oleh kerana kuprum, dekat anode apa yang berlaku? Mesti berlaku proses pengoksidaan dekat anode. So, macam mana? Cu ni akan lepaskan elektron membentuk Cu2+. Okay, plus 2 elektron. Maka kita akan dapati bila ion terbentuk, elektron menipis. Maka elektron pun mengalirlah dari sini. Siapa nak ke elektron? Tengok ion-ion bergerak bebas dalam larutan. Nak ke elektron mestilah ion yang bercharge positif. Dia yang nak tambah elektron. Ion yang bercharge negatif nak tolak. Ion bercharge positif nak tambah. Siapa dia dipilih? Hok inok yang lebih positif. Hok lebih positif adalah Cu. So kat sini Cu2+, plus 2 elektron membentuk Cu. Okey, selesai kita nak buat. So itu pun tengok soalan. Banding dan bezakan. Bila dia kata banding beza, kena cari apa yang sama, kena cari apa yang berbeza. Sertakan juga dalam penerangan anda setengah persamaan tindak balas yang berlaku di kedua-dua elektrod dan juga jenis tindak balas tersebut. Okey, so nak senang untuk jawab soalan ni, buatlah dalam bentuk jadual. Okey, bentuk jadual. Okey, nak buat tengah ke, okey, aspek apa nak terai ataupun nak letak tepi pun tak apa. Cikgu letak tepi, contohnya aspek apa kita nak terai. Okey, ni sel 1, ni sel 2. Okey. Benda yang paling mudah. Okey, dia kata sertakan juga. Tapi kita boleh wayak. Okey, kita boleh kata jenis sel. Sel 1 ni apa dia? Sel kimia. Sel 2 apa dia? Okey, sel elektrolisis. Pada itu kita boleh kata apa dia? Kita boleh kata jenis elektrod boleh juga. Jenis elektrod. Sel 1 mesti berbeza. Sel 2 sama. Boleh. Berbeza pun boleh. Sama boleh, berbeza pun boleh. Nak guna dua elektrod berbeza pun boleh. Elektrod sama pun boleh. Okey. Yang ketiga, katakanlah kita tak boleh buat dah. Sebab dua dah. Okey. So kita pun tengok. Okey, tindak balas yang berlaku. So nak tahu tindak balas yang berlaku, kita kena pasti tu. Okey, kita kena pasti dulu. Okey, kena pasti dulu. Hello. Bukan jenis elektron. Okey. Okey, kita boleh kata terminal tak? Terminal negatif. Okey, terminal negatif. Okey, terminal negatif ni itu. Okey, so kita ambil sini. Sorry, kita ambil elektron lah. Okey. Kita ambil elektrod negatif. Elektrod negatif kat sini adalah anode. Kat sini adalah katok. Okay, yang keempat, elektrod positif. Ini adalah katok, ini adalah anode. Lepas tu, kita pun buat 5. Okay. Kita nak ambil gambar dia setengah persamaan contohnya. Okay, setengah persamaan. Okay, sebab dia ada anode, so kita boleh buatlah. Okay, anode. Okay. Anode untuk sel kimia, Zn hasilkan Zn2+, plus 2 elektron. Okay. Untuk di sebelah sini, untuk anode, Cu, okay, hasilkan Cu2+, plus 2 elektron. Okay. Lepas pada tu, kita ada pula, okay, yang keenam, kita boleh kata setengah persamaan dekat katot. Okay.
Katok. Kita muat. Okey. Katok untuk sel elektrolisis Cu2+. Okey, 2+. Plus 2 elektron jadi Cu. Yang ni pula Cu2+. Plus 2 elektron jadi Cu. Lepas tu yang ketujuh kita boleh kata tindak balas anod pengoksidaan. Katot, okey, penurunan. Okey, sel 2 anod pengoksidaan. Katot penurunan. Okey. Jadi bila cikgu nak periksa ni, nak bagi markah, cikgu nak tengok hak ni betul, hak ni betul. Baru cikgu bagi soal markah. Cikgu nak cari name sebab name markah. Ni betul, satu 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 markah. Cikgu akan tengok belakang. Okey, kalau alik ini betul, alik sel ni betul, sel ni salah, tak boleh markah lah. Jadi dia punya pasangan. Jadi bila awak nak buat macam tu, bila awak dalam esei buat karangnya macam tu, jadi cikgu nak tengok payah. Okey, cikgu nak tengok payah. Awak pun cikgu rasa nak cerita tu payah. Jadi bila kita buat dalam jadual macam nak boleh tampak dah kiri kanan tu. Jadi lebih mudah lah. Lebih mudah bagi awak untuk skor markah berbanding dengan awak tulis esei karangnya tu. Okey, mula-mula buat esei 1, bla 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 bla, lepas tu sel 2, bla bla. Jadi cikgu nak ambil sel 1 pasangnya dengan sel 2 tu sebab cikgu nak kira. Betul ke awak pair tu? Jadi bila nak pair lagu tu betul ke tidak, susah lah bagi cikgu nak tengok tu. Jadi kalau kita lepas tu bila awak nak mengarang pun awak tak nampak dah. Ni A, alik ni B. Jadi kita tak nampak macam tu. Jadi bagi cikgu lebih sesuai untuk soalan macam ni awak buat dalam bentuk jadual supaya senang awak nampak perbezaan atau persamaan dan senang juga untuk cikgu untuk tanda untuk bagi markah dekat awak. Okey. So, kita pergi kepada soalan akhir sekali. Okey, soalan akhir sekali. Okey. Jadual menunjukkan unsur yang hadir dalam 3 sebatian organik. Okey, so 3 sebatian organik dia tak royak. Gapo dia? Okey, dia tak royak gapo dia. Okey, kita pun tengoklah. P tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen, P ni mesti hidrokarbon. Bila hidrokarbon, dia boleh jadi alkana, dia boleh jadi alkina, dia boleh jadi alkuna. Sebab dia hidrokarbon. Manakala Q dengan A ni ada oksigen. Bila ada oksigen, Q dengan A ni boleh jadi alkohol. Dalam kepala kita tu letak lalu. Boleh jadi asid karboksilik. Boleh jadi ester juga. Sebab alkohol, asid karboksilik, ester ada O. Gitu. Okey, jadi jadual ayat kita benda tu. Kita pun baca lagi. Okey, sebatian P mempunyai 4 atom karbon. Okey, clue lagi kita dapat. Clue apa kita dapat ni? Dia ada 4 C. Rajah menunjukkan pertukaran sebatian P kepada sebatian Q dengan A. Kita tengok penghidratan. Penghidratan ni adalah tambah H2O. Penghidratan ni ada dalam apa? Ada dalam ina. Maknanya P ni adalah alkina. Bila ditambah H2O ni, dia akan menjadi alkohol. Alkohol campur dengan asid karboksilik, yang ni akan jadi ester. Tu kita boleh dapat daripada jadual. So soalan seterusnya, dia kata nyatakan siri homolog dan kumpulan berfungsi bagi sebatian. Okey, soalan lagu ni pun senang bagi awak buat dalam bentuk jadual. Kita pun buat dalam jadual. Okey, dalam jadual. Kita nak gapo dia ni? Dia jadual ni. Okey. Yang pertama, kita nak buat P. Yang kedua, nak buat Q. Yang ketiga, kita nak buat R. Yang pertama, dia nak siri homolog. Yang kedua, dia nak kumpulan berfungsi. Okay. Siri homolog kita dah tahu dah tadi. Kita tengok sekejap je boleh jawab soalan ni sebenarnya. Kita pun tulislah. Okay. Siri homolog P ke apa? Alkina. Siri homolog Q ke apa dia? Alkohol. Siri homolog R apa dia? Ester.
Kita pun tengok kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi ni kita nak kena. Daripada formula struktur tu kita nak kena. Ina nak kena tengok mana daripada formula struktur. Kita tengok bila ada C, double bond C. Kita boleh katalah itu Ina. Nak kena alkohol bila dia ada OH. Nak kena ester bila dia ada COO. Dia ada hujung macam tu. Dia tak ada H, dia ada COO. Okey, lepas tu hubungan dia tu bukan dengan H. Kalau H akan jadi asid karboksilik. Okey, selesai untuk nilai markah. Jadi hok ni tak ada masalah sebab dia nak nyatakan. Okey. Jadi kita ni markah pertama, markah kedua, markah ketiga, 4, 5 nil. Okey, dapat nil markah. Ada juga pelajar kata, okey ni kumpulan hidroksi, okey ni karboksilat apa semua. Kalau dia kata namakan kumpulan berfungsi. Kalau dia kata namakan kumpulan berfungsi, okey hidroksi, okey karboksilat, okey nama kumpulan berfungsi. Tetapi dia kata nyatakan kumpulan berfungsi, ni kita nyatakan. Daripada nyatakan ni lagu mana? Daripada formula struktur kita nak kenal dia ana ke, ina ke, una ke, tengok mana. Okey, itu kita panggil kumpulan berfungsi. So, cikgu rasa cikgu dah selesai data guys semua. So, cikgu buka kepada soalan. Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada soalan nak tanya cikgu ni? Kalau tak ada soalan kita boleh berhenti lah. Senyap sunyi belakang. Ada soalan nak tanya? Cikgu tutup rekod dulu.